Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak sambung dalam topik seterusnya dalam matematik tahun 4 iaitu darab perpuluhan. Okey, jadi kita jangan buang masa. Kita teruskan dengan tajuk kita hari ini. Baik, kita tengok contoh yang pertama. Contoh ni pun kamu boleh tengok dalam buku teks tahun 4 ya, matematik. Okey, dia kata apa? Dia kata hitung jumlah isi padu air di dalam 3 buah botol yang sama. Okey, jadi kita boleh gunakan operasi darab. Kalau dalam satu botol boleh diisi 1.7 liter. Kalau 3 botol kita gunakan operasi darab. Okey, kalau kamu tengok dekat ayat matematik ni, dia tulis 3 dulu, baru 1.7. Tapi untuk jalan kerja, tak ada masalah kalau kamu nak terbalikkan. Okey, soalan tambah dengan soalan darab, kalau turutan soalan itu ataupun turutan nombor itu ditukar-tukar, tak ada masalah. Okey, kita tetap akan dapat jawapan yang sama. Okey, tapi untuk tolak dengan bahagi tak boleh. Okey, dekat sini kawan kita dah ajar dah. Darab seperti nombor bulat. Nombor bulat ni maksudnya tak ada titik lah. Okey, tapi kalau ada titik sekalipun, kita darab macam kita darab nombor bulat biasa. Okey, tapi yang penting dekat sini, titik mestilah dalam satu lajur yang sama. Kalau kamu ingat dalam video sebelum ni, untuk tambah dan tolak perpuluhan, benda ini yang paling cikgu tekankan. Okey, titik perpuluhan mesti dalam lajur yang sama. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, dia darab macam biasa. Okey, 7 darab 3, 21. Kita letakkan 1 dekat sini. Kemudian kita naik 2. 3 darab 1, 3. Tambah 2 akan jadi 5. Tapi kamu tengok, titik masih lagi dalam lajur yang sama. Kalau pada soalan, satu tempat perpuluhan. Okey, satu tempat perpuluhan ni maksudnya lepas titik berapa angka. Kalau ada satu angka, satu tempat perpuluhan. Kalau ada dua angka, dua tempat perpuluhan. Kalau ada tiga angka lepas titik ni, maksudnya tiga tempat perpuluhan. Okey? Jadi kalau pada soalan, satu tempat perpuluhan, pada jawapan pun mesti kena ada satu tempat perpuluhan juga. Contohlah, kalau dekat sini tiba-tiba jawapan kamu dapat 51. Perpuluhannya kat belakang sekali. Katalah kat sini. Jadi salah lah. Okey. Jadi sepatutnya ada satu tempat perpuluhan. Okey, ini contoh yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, kalaulah satu pemadam, okey, panjangnya adalah 2.54 cm. Yang ni kamu tengok. 2.54 lepas titik ada dua angka, ada dua digit. Maksudnya ini adalah dua tempat perpuluhan. Jadi dia tanya berapa jumlah panjang dalam cm untuk 4 biji pemadam yang sama. Okey, jadi macam biasa kita gunakan operasi darab. Tengok pada ayat matematik, walaupun 4 ini di bahagian hadapan, tapi untuk jalan kerja sebab kita dah biasa tulis nombor yang panjang dulu, jadi kita terbalikkan saja. Okey, no problem, tak ada masalah. Okey, dia tetap akan dapat jawapan yang sama. Okey, dekat sini cikgu nak tekankan, kalau pada soalan ada dua tempat perpuluhan, jadi pada jawapan pun mesti ada dua tempat perpuluhan. Okey, dan titik perpuluhan mesti ada pada lajur yang sama. Dia tak boleh tukar-tukar. Okey, dan kita darab macam biasa je. Okey, kita darab macam biasa. Bezanya untuk perpuluhan ni ada titik perpuluhan pada lajur yang sama. Okey, jadi kita lepas ni kita akan tengok lagi beberapa contoh untuk kita fahamkan lagi macam mana kita nak darab perpuluhan ni. Okey, yang pertama cikgu buat dulu untuk satu tempat perpuluhan. Okey, katalah soalan dia ada bagi 6 darab 2.7. Okey, kita biasa tulis nombor yang banyak dulu, jadi terbalikkan saja. Okey, no problem. Kita tuliskan 2.7 darab 6. Okey, apa maksudnya tadi bila dia kata darab seperti nombor bulat biasa? Maksudnya kita darab macam biasa. Kita anggaplah benda ini sebagai 27 darab 6. Kita anggap, bukan nombor ni 27. Nombor ni 2.7, nilai yang berbeza. Tapi kita anggap masa kita nak selesaikan tu seolah-olah titik ini tak ada. Okey, jadi kita buat je lah 6 darabkan dengan 7. Okey, ataupun 7 darab 6 kita dapat 42. Okey, jadi kita letakkan 4 pada bahagian nombor lagi satu. Bezanya, bila soalan ada titik perpuluhan, pastikan kita letak dulu titik perpuluhan itu pada lajur yang sama.
Sebelum kita jawab 2 darab 6 ni, kita letak dulu titik perpuluhan ikut pada soalan. Barulah kita selesaikan. Okey, 2 darab 6, 12 dan kita tambahkan dengan 4, kita akan dapat 16/2. Darab seperti biasa, bezanya ada titik perpuluhan mengikut lajur yang sama. Kalau pada soalan satu tempat perpuluhan, pada jawapan pastikan ada satu tempat perpuluhan juga. Okey, kita tengok contoh yang ada 2 tempat perpuluhan. Maksudnya lepas titik ada 2 angka. Okey, 2 tempat perpuluhan. Jadi macam biasa, cikgu lebih selesa kalau kita tulis yang banyak dulu. Okey, jadi 6.78 kita darabkan dengan 2. Jadi kita selesai macam biasa, 8 darab 2, 16. Okey, kita naikkan 1 dekat sini. 7 darab 2, 14. 14 tambah 1, 15. Okey, naikkan 1 kat sini. Sebelum kita selesaikan 6 darab 2, sebabkan dia ada titik perpuluhan, jadi kita letakkan titik perpuluhan dulu. Okey, ikut macam soalan. Barulah kita selesaikan 6 darab 2, 12. Tambah 1, 13. Okey, kita semak balik. Pada soalan ada 2 tempat perpuluhan. Pada jawapan pun ada 2 tempat perpuluhan. Okey, kali ni kita nak buat 3 tempat perpuluhan. Tak ada beza. Perkara yang sama, cara yang sama. Okay, jadi kita buat dulu jalan kerja bentuk lazim dia. Kita ada 30.541 darab dengan 5. Jadi kita selesaikan dulu. 1 darab 5, 5. 4 darab 5, 20. 5 darab 5, 25. Tambah 2, 27. Okey, sebelum kita selesaikan sifar darab 5 ni, sebab ada titik perpuluhan, kita letakkan titik perpuluhan dulu. Okey, barulah kita selesaikan sifar darab 5, sifar, tambah 2, dapat 2 dan 3 darab 5, 15. Okey, jadi jawapan 152.7 sifar 5. Untuk semakan, okey, pada soalan ada 3 tempat perpuluhan. Pada jawapan pun ada 3 tempat perpuluhan. Okey, so sekarang ni kita nak buat pula darab 10, darab 100, darab 1000. Ini bahagian yang cikgu paling sukalah sebab dia senang. Dia cepat dapat jawapan. Okey, jadi kalau kamu ada darab 10 ataupun soalan perpuluhan itu darab 100, darab 1000, kamu boleh guna cara yang biasa, cara bentuk lazim. Okey, tak ada masalah. Buat benda yang sama juga. Tapi cikgu nak ajar satu cara yang lebih mudah iaitu cara anak panah ataupun cara arrow dalam bahasa Inggeris dia. Jadi macam mana cara anak panah ni? Okey, yang pertama, bila kita dapat soalan, contoh 7.945 darab 10. Yang pertama kita tengok dulu ada berapa bilangan sifar yang ada. Jadi kalau dalam 10 ni ada satu je sifar, maksudnya titik ini kita kena gerakkan sekali sahaja. Ikut bilangan sifar. Bilangan sifar ada satu, titik pun kita kena gerakkan sekali. Maksudnya kita kena langkau satu angka, satu tempat. Kita akan gerakkan ke sebelah kanan. Kenapa kanan? Sebab kita sedang mendarab. Bila kita mendarab, nombor itu berganda. Sebab itu kita kena pergi ke sebelah kanan. Okey, jadi cikgu ulang balik. Pertama kita tengok bilangan sifar, ada satu. Titik ini kita akan gerakkan ke sebelah kanan. Sebabkan darab, berapa kali? Sekali sahaja. Kenapa sekali? Sebab sifar ada satu. Jadi kamu tengok titik akan bergerak sebanyak satu angka. Okey, cikgu ulang balik sikit. Okey. Daripada titik ini sebabkan ada satu sifar, jadi kita gerakkan sekali, titik sudah berubah kedudukan. Okay, jadi kita akan tulis jawapan mengikut apa yang kita dah ubah tadi. Jadi untuk soalan ini jawapan akan jadi 79.45. Senang kan? Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok untuk darab 100 pula. Okey, katalah cikgu ada darab 100, 8.3 darab 100. Alright, yang pertama tadi
kita tengok bilangan sifar yang ada. Okey, kali ni dalam 100 kita ada 2 sifar. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena gerakkan titik ini sebanyak 2 tempat ataupun melangkau 2 angka. Tapi kalau kamu tengok dekat sini, okey, cikgu dah langkau 1. Okey, yang kedua ni tak ada nombor. Yang ada adalah operasi darab. Tak ada masalah, jangan takut. Jangan panik. Kalau tak ada apa-apa, kita anggap dekat bahagian situ kita akan letakkan sifar. Okey, jadi bila titik dah bergerak ke kanan sebanyak 2 kali, okey. Okey, kita ubahkan titik dia, maka kita salin dari depan. Kita ada 8, kita ada 3, kita ada sifar, baru ada titik perpuluhan. Jadi kita tulislah 830. Mana titik perpuluhan tu? Sebabkan titik perpuluhan itu berada di belakang nombor, makanya kita tak perlu tulis pun tak apa. Kalau kita tulis, dia akan jadi 830 perpuluhan sifar, sifar, sifar. Sifar itu tidak ada nilai. Okey, lepas titik tu, kalau kita letak sifar, dia tak ada nilai. Jadi, tak payah tulis pun tak apa. Okey, kita tengok yang seterusnya. Untuk darab 1000. Cikgu ada 22.64 darab 1000. Okey, yang pertama tadi apa? Yang pertama kita tengok bilangan sifar yang ada. So, dalam 1000 kita ada 3 sifar. Bila ada 3 sifar, maksudnya kita kena gerak ke kanan. Okey, kenapa kanan? Sebab darab ya. Kita kena gerak ke kanan sebanyak 3 kali ataupun 3 angka. Melangkau 3 angka. Jadi, alright, ni 1, 2. Okey, sekali lagi, yang ketiga tak ada angka, tak ada digit, dia cuma ada darab sahaja. Kita anggap sini untuk letakkan sifar. Okey, jadi titik akan bergerak sebanyak 3 kali. Kita tulis jawapan daripada hadapan. Maksudnya 2, 2, 6, 4 sifar, baru ada titik. Okey, kenapa tak dituliskan titik? Sekali lagi, bila titik ini berada di belakang nombor, selepas titik itu sepatutnya ada sifar lah. Sifar, sifar, sifar. Tak kisahlah banyak kali pun. Tapi sifar di belakang titik perpuluhan itu tidak ada nilai. Jadi, tak perlu dituliskan pun tak mengapa. No problem. Okey. Kecuali macam tadi. Kalau kamu tengok soalan yang pertama tadi, bila dah ubah titik, lepas titik masih ada nombor. Kalau ada nombor, kena tulislah nombor tu. Janganlah tinggalkan pula. Bila ada nombor, maksudnya masih ada nilai. Tapi untuk contoh yang kedua dan ketiga, selepas titik tak ada nombor. Ini bukan nombor ya. 100 dengan 1000 ni bukan nombor ya. 100 dengan 1000 ni adalah soalan. Okey, jadi selepas titik ni tak ada nombor pada jawapan. Jadi tak perlu dituliskan pun tak mengapa. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan tajuk hari ini dan cikgu harap kamu boleh jadikan video ini untuk menjawab latihan-latihan darab perpuluhan. Jadi kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.